إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا، ولخصوصا إلى المؤلف الشيخ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عنه، ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا الأستاذ مسرور حمزة وكل شيوخنا والأساتذة من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام من سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنام الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat, yakni iman dan Islam. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam mulia ini kita bertemu lagi bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana kita telah sampai pada perbahasan akhir daripada daripada hadis tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-380 lalu telah kita perbahaskan. Maka hari ini kita akan sambung pada hadis ke-381. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمين. Kata pengarang kitab Hafizahullah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada hadis ke-381, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qarbil mauti ma wajada." قالت فاطمة رضي الله عنها وأكربه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتبرك منه أحدا الموافة يوم القيامة. رواه البخاري الترمذي ابن ماجه والنسائي. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan dahsyatnya penderitaan, yakni menghadapi kematian, Fatimah radhiyallahu anha telah ridha Allah taala ke atas Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Berkata ia, aduhai sakitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas hari ini. Sesungguhnya maut sudah menghampiri ayahmu. Tidak ada seorang pun dapat lari daripada pertemuan dengan maut. Pasti terjadi sehingga hari kiamat, insya-Allah. Jadi ini hadis cerita tentang bagaimana perasaannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul ketika ayahandanya, iaitu baginda Nabi SAW, dalam detik-detik gering, yakni detik-detik nazaknya baginda Nabi SAW. Ini satu orang manusia yang disebutkan dalam kisah bila kematiannya mendatangkan kedukaan pada seluruh alam. Apa tu alam? Kalau kita ngaji tauhid, al-alamu ma siwallahu ta'ala. Alam tu maksudnya selain daripada Allah. Semua orang berduka di atas, ataupun semua makhluk Allah berduka di atas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ketika ini kita lihat salah satu daripada orang yang turut berduka melihat keperitan yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, yang mana kita tahu dulu peristiwa tentang Taif. Ketika Nabi masuk berdakwah dalam Taif, orang-orang Taif bantai baginda Nabi SAW dengan lemparan kayu dan batu. Mereka melempar benda-benda keras kepada baginda Nabi SAW, yang ketika itu ditahan atau dilindungi baginda Nabi itu oleh seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Harisah. Seorang remaja pada ketika itu yang menggadaikan tubuh badannya, yang mengkuburkan badannya untuk melindungi baginda Nabi SAW. Pecah kepala Zaid Al-Harisah tadi kerana melindungi baginda Nabi SAW. Dan tatkala itu kita melihat pada diri baginda Nabi SAW berdarah, luka betisnya baginda Nabi SAW hingga menakung darahnya di dalam na'alu baginda Nabi SAW. Darah menakung dalam na'al ketika itu. Gunung yang mana dijaga oleh satu malaikat, iaitu malaikat Jabal, itu malaikat penjaga gunung, hiba dengan melihat apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Terasa ini malaikat, kita tahu bahawa sesungguhnya tidak diberikan kepada mereka itu nafsu, tak diberikan kepada mereka itu keinginan sebagaimana diingini oleh manusia. Maka tatkala itu melihat kepada baginda Nabi SAW yang jadi macam tu, ini malaikat langsung ada perasaan hiba, marah terhadap orang-orang Taif. Marah pada orang-orang Taif dengan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan salam aku kepada Muhammad SAW dan katakannya aku menantikan perintah daripadanya. Kalau dia mengizinkan aku mengangkat Jabal Tihamah atau aku mengangkat gunung yang besar ini, akan ku hempap kata orang-orang Taif ni, kata Masya-Allah. Maknanya luka saja pada betis Nabi SAW itu telah mengguris pada pandangan malaikat penjaga gunung yang ada pada keliling Nabi waktu ketika itu. Bagaimana hal keadaannya ketika sakit baginda Nabi menghadapi sakaratul maut? Ada satu kisah ataupun satu kitab ditulis namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami taat padamu ya Rasulullah. Tajuk tak saya lah, Masya Allah. Dan itu satu kisah tentang hal keadaan, disebutkan bagaimana keadaan malaikat maut mencabut nyawanya Nabi SAW. Hiba tatkala itu nak cabut nyawa Nabi SAW dengan kata, ya Muhammad, ini habis halus dah aku lembut. Aku tak pernah tarik nyawa orang lebih baik daripada engkau ya Muhammad. Hak tu pun Nabi SAW kata, sakitnya ya Allah, kalau begini sakitnya sakit umat aku. Dalam kisah kitab tu sebut gitulah. Dia kata kalau beginilah sakitnya yang menghadapi ke atas kematian, aku tanggung sebahagian daripada sakit umatku. Sebab begitu kata baginda Nabi SAW. Jadi ini saat tengok Nabi SAW bin karbil mauti, iaitu karbil menghampiri saat kematian. Ketika Nabi dah dekat, dahsyat, rasa nak mati ni dekat sangat dah. Ma wajada, tidaklah mana ketika itu qalat Fatimah radhiyallahu anha, kata Fatimah apa dia?
wa karbahu, aduhai sakitnya lah, aduhai deritanya lah. Nabi yang sakit tapi perasaan tu datang pada orang yang melihatnya. Kerana demam Nabi SAW, sakitnya Nabi SAW ni gandaan daripada demam atau sakitnya umat. Kalau kita hari ni pergi nak masuk dalam ni, kita kena scan kepala tu kata 37.4 tak boleh masuk, kita kata gitu, Masya Allah. Hak biasa katalah demam 40 lah. 40 tu teruk sangat tak? Teruk sangat kalau 40 demam. 38 demam. Itu bagi satu orang biasa. Nabi SAW kata, kalaulah timpa atas aku 2 kali demamnya umat. Mana kalau kita ni 38, Nabi tu 70 lebih. 76, 80 lah kita kata Nabi SAW. Takat didih. Tu sebab Aisyah radhiyallahu anha ketika deritanya baginda Nabi SAW, diambilnya air, kemudian diambilkan bejana aqadahu, iaitu bejana, lalu diambilkan kain, dicelupkan kain dalam tadi, diperah dan diletakkan kepada kepala Nabi SAW. Saat ketika kering kain tadi, Aisyah nak angkat, tak boleh angkat. Kata panas, aku merasakan panas kain tersebut hingga aku tak boleh angkat. Lalu Nabi sendiri yang angkat kain tu yang Nabi celup tangan tu. Nabi berdoa, Allah, ringankanlah sakaratul maut, kata Nabi Muhammad tabarakallah. Nabi celup tangan dalam bejana kan nak ambil kain tadi. Aisyah tak mampu ketika itu kerana panasnya kain tersebut, insyaallah. Lalu datang sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hal keadaan sakit engkau? Kata Nabi SAW, kalaulah seorang laki-laki sakit daripada kalian, aku punya sakit 2 kali ganda. Maka sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, apakah bagi engkau juga pengampunan 2 kali ganda? InsyaAllah. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu semakin kuatnya sakit seseorang, semakin besar kifarah yang Allah nak berikan. Ini contoh gitu, masya-Allah. Baik. Kematian ni kematian ini merupakan suatu jalan ataupun suatu lembaran ataupun salah satu daripada syarat untuk masuk ke syurga Allah Taala. Tidak akan masuk seorang itu ke dalam syurga melainkan ia mati. Sebab gitu. Mati dia terlebih dahulu, baru dia boleh masuk dalam syurga Allah Taala. Jadi itu sebab ada orang tanya, bagaimana hal keadaan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam? Nabi Isa tu bagaimana? Tidak ada guru kita lagi membahas. Takkanlah saya ngaji, kalau ada mohon maklum pada saya. Guru kami tak pernah bahas kata Nabi Isa duduk di syurga. Tapi apa yang disebutkan, Allah mengangkat Isa ke langit. Itu ya betul. Ke langit. Ke syurga belum lagi. Syurga barakallahu taala. Karena syarat untuk masuk dalam syurga mati. Mati seseorang itu baru lepas ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Nabi SAW? Ya, kepada anaknya apa kata Nabi SAW? La karba ala abiki ba'dal yaum. Lepas ni dia tidak lagi sakit untuk ayahmu selepas hari ini. Maknanya, ya Fatimah, usah berduka. Ini je terakhir ayah rasa sakit. Lepas ni dah tak ada sakit dah bagi ayah dah. Mati teruk dah. Aku tak rasa sakit dah lepas. Ini sekali je satu rintangan yang perlu aku lalui untuk menghadapi kesakitan ini. Lalu kata Nabi apa? Innahu qad hadara min abiki. Sesungguhnya maut telah menghampiri kepada ayah engkau. Ma laysa bitabarriki. Dan sesungguhnya tak ada seorang pun boleh lari daripada tabarriki minhu ahadin. Seorang pun tak boleh lari daripada mati. Ini cerita zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ketika mana ada seorang laki-laki yang cuba melarikan diri daripada kematian. Dia lari diri daripada kematian. Ketika satu malam dia ceritakan Nabi Allah Sulaiman ni dia raja besar. Bila dia ni raja besar, dia pentadbir manusia, jin dan haiwan. Jadi dia akan adakan dalam satu tahun, iaitu satu perayaan memberi makan kepada rakyat dan umat. Dibukakan seluruh pintu-pintu istana Nabi Daud yang ditakbir oleh Nabi Allah Sulaiman, buka bagi perhabis, dan masuklah sekalian daripada makhluk-makhluk Allah tadi untuk menjamu selera. Dihidangkan makanan. Hak manusia punya bahagian, hall manusia, makan kalangan manusia. Dalam hall jin, makan jin kat situ. Dalam hall haiwan, makanlah haiwan di situ. Maknanya bukan dalam satu majlis tu dia pergi campur semua. Nanti orang ingat pergi campur, manusia pergi makan dengan gajah kat sebelah, harimau makan. Nabi Allah Nuh pun begitu juga. Ketika dia buat bahtera, kan bahtera tu 3 tingkat. Tingkat bawah binatang, tingkat tengah manusia, tingkat atas unggas, burung-burung dan juga binatang yang bersayap. Itu saja, masya-Allah. Jadi begitu juga takbiran Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam, ada hal-hal tertentu. Maka ketika itu ada seorang laki-laki yang sedang seronok menikmati makanan yang ada dalam istananya Nabi Allah Sulaiman. Ketika dia ambil makanan, dia dapati ada seorang laki-laki sedang tenung mandang dia. Pandang tak berhenti. Ini orang tak makan. Ini orang tak minum pun. Orang ni kerja dia pandang dia je. Kita nak makan, orang pandang kan. Libang libu jadinya. Apa aku ni salah apa? Aku makan teruk-teruk dah dipandang. Masya Allah. Ketika itu, ini laki-laki berpindah ke tempat lain.
Bila dia pindah tempat lain, pergi makan tempat lain, dia tengok orang tadi ada lagi pandang dia. Aish, apa dia ni, apa kerja, apa salah saya sampai saya dipandang sedemikian rupa? Maka dia tak berpuas hati, dia jumpa Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dia kata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, insya-Allah, sesungguhnya ingin saya bertanya kepada awak, kepada tuanku, boleh saya tahu siapa laki-laki itu?" Insya-Allah tabarakallah. Tetamu awak ni salah satu ni siapa dia ni? Masya-Allah tabarakallah. Mengapa kata Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam? Dia ni asyik pandang saya ni tak selesa nak makan. Dia tak makan pun, dia tak minum pun, tapi dia asyik pandang saya. Yang mana kata Nabi Allah Sulaiman? Yang itu. So ditunjukkan yang itu. Maka dipandanglah oleh Nabi Sulaiman. Oh, itu malaikat maut. Masya-Allah. Itu malaikat maut kata Masya-Allah tabarakallah. Apa? Udah takut dia. Apa pasal malaikat maut pandang-pandang saya macam tu teruk sekali? Masya-Allah tabarakallah. Itu urusan kau dengan dia kata Nabi Masya-Allah tabarakallah. Adakah hari ni hari mati aku? Kata Masya-Allah tabarakallah. Lalu diminta kepada Nabi Allah Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, tolonglah hantar aku tempat yang paling jauh, yang tak ada orang pun kat sana. So, tak ada siapa pun kat sana." Maka ketika itu Nabi Allah Sulaiman pun manggil jin. Jin, tolong hantar dia pergi satu pulau jauh daripada sini. Entah Maldives ke Hawaii ke, kita tak tahulah. Masya-Allah tabarakallah taala. Dia ambil, dibawa orang ni pergi sana. Ketika dia tengok, legalah di sini kata Masya-Allah. Sedang dia memusing taman, dia jumpa orang tadi. "Alamak, apa saya jumpa di sini?" kata Masya-Allah. "Engkau malaikat maut kan?" "Ya, sebab takdir engkau mati di sini." Syekh kata, "Engkau punya takdir mati di sini. Aku di sana," kata malaikat maut, "aku masih di istana Sulaiman memikirkan bagaimana engkau akan sampai ke sana. Sedangkan engkau di sini," kata Masya-Allah. "Sebab kalau ikut buku catatan rekod, engkau mati di pulau itu," kata Masya-Allah. "Tapi engkau sekarang ada dalam istana Sulaiman." Masya-Allah. Rupanya rancangan Allah itu baik. Engkau minta Sulaiman hantarkan kau ke sini. Memang sini tempat mati kau. Mati dia di situ. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini maknanya tak boleh seorang pun lari daripada apa namanya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Mana tempat sekalipun. Kalau kata, malam ni ceramah di Teluk Intan, Ustaz Ridwan ditakdirkan mati malam ni di Australia. Orang fikir tak logik, macam mana mati dekat Australia, dia ada dekat. Tapi kerjanya Allah Ta'ala kita tak tahu macam mana. Ini yang berlaku kepada orang yang cuba lari daripada ajal tadi. Ini kata Nabi SAW, "Innahu qad hadara." Sesungguhnya apabila telah sampailah ajal tadi kepada bapa engkau, "Ma laysa bitabarriki minhu ahadin." Seorang pun tak dapat cegah. Seorang pun tak boleh protes. "Ya Allah, jangan ambil Nabi kami. Ya Allah, jangan ini, tak boleh. Ini bapa." Maknanya janganlah kau terlalu berduka duka wahai Fatimah. Kalau engkau bersedih sebagaimana sekalipun, aku tetap mati kalau ditakdirkan hari ni hari mati aku. Subhanallah. Itu dia. Jadi kita meraung pekik lolong bukan datang balik dia jenazah ni tadi kata, atau ruh tadi untuk membangkitkan kita kembali, tidak. Maka kata al-muwafatu, yang pasti apa dia, al-muwafatu yaumal qiyamah. Tak ada seorang pun boleh lari daripada kematian, yang mana pertemuan dengan maut ini pasti terjadi sampai hari kiamat. Sampai kiamat berurutan. Dari Nabi Adam orang akan mati, sampai nanti bila sakaratul maut berlaku. Apa yang terjadi pada sakaratul maut? Semua manusia mati. InsyaAllah mati semua. Kerana dalilnya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang merasakan nikmat nafas, pasti akan mati. Kematian adalah kiamat kecil. Dalam hadis yang direkodkan oleh Ibnu Abi Dunya, ada disebutkan pertemuan dengan maut adalah satu kiamat. Sesiapa yang meninggal, maka terjadilah kiamat pada dirinya. Itulah kiamat dia. Jadi orang kita dah sibuk tentang tanda besar kiamat. Kiamat tu salah satu dia ialah mati. Bila seseorang sedang mati atau sedang menghadapi mati, iaitu dia sedang bertempur dengan saat huru-haranya kiamat bagi dirinya. Kiamat kecil, atau kita tak kata kiamat kecil, kiamat bagi diri ialah mati. Sekarang apa? Setelah dia mati, tak laku lagi dah semua amalannya. Tak laku dah. Nak pergi semayang, orang mati nak semayang macam mana? Nak nak buat haji, orang mati tak buat haji, insya-Allah. Adapun sadaqatul jariyah ataupun yang lain, dibantu oleh anak-anak tu, pahalanya berterusanlah, dapatlah pada si mati tadi. Namun kalau anaknya nak sedekah untuk dia, kalau anak tak mau sedekah, bapak tinggal kata yahu yipi, kata dia ya yeh, dia seronok, masyaallah taala tak boleh jadi juga. Jadi itu sebab hadirin ayah hadirin rahmatullah taala, al-mautun qiyamatun nafsi, iaitu kiamat bagi diri itu adalah kematian. Maka tiap-tiap orang akan ada kiamat yang tersendiri. Ada orang yang mungkin kiamat pada waktu kiamat betul kiamat.
Atau kiamat apa dah kiamat? Dua perkataan tu, qiyam, maut. Qiyam bangkit, al-mat mati. Bangkit setelah mati. Maknanya kalau seorang itu dia tak pernah mati, bagaimana nak adakan kiamat bagi diri dia? Bagaimana dia nak bangun daripada mati kalau dia tak pernah mati? Ini cerita dia. Jadi syarat dia mesti dia kena mati. Masya-Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ke-382. Ibnu Abbas melaporkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah Ta'ala bihimal jannah." Faqalat lahu Aisyatu, "Faman kana lahu faratun min ummatik?" Qala, "Wa man kana lahu faratu ya muwaffaqatu." Qalat, "Faman lam yakun lahu faratu min ummatik?" Qala, "Fa ana faratu li ummati lan yusabu bimisli." Katanya yang bermaksud, sesiapa antara umatku yang memiliki dua farat, itulah farat anak kecil yang meninggal dunia. Mana dia anak mati ketika nak dilahirkan atau yang keguguran. Sekecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurga kerana perantaraan kedua-dua anak itu. Aisyah bertanya, bagaimana pula dengan umatmu yang mempunyai seorang saja farad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, begitu juga dengan umatku yang memiliki seorang farad, wahai muwafaqah. Aisyah, seorang fatrah, wahai muwafaqah. Aisyah bertanya lagi, bagaimana pula dengan umatmu yang tidak mempunyai farad? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah farad untuk umatku. Mereka tidak akan ditimpa musibah yang lebih dahsyat seperti kematianku. Masya Allah. Ini janji Nabi SAW. Nabi kata, hak yang pertama, seandainya man kana lahu furatani, al-furatani, sesiapa yang Allah timpakan ke atasnya kedukacitaan dengan sebab mati dua orang anak. Masa mengandung pertama gugur, mengandung kedua gugur, insya-Allah tabarakallah, ataupun ada anak kecil tak ada umur setahun mati, insya-Allah. Yang kedua pun mati, maka ketika itu kata Nabi SAW, min ummati adkhalahu ta'ala bihimal jannah. Orang macam ni dah ada tempat dalam syurga. Kenapa? Firatani, seolah-olah kata baginda Nabi SAW, di hari kiamat nanti dua anak ini seperti dua orang yang telah dipersiapkan untuk melayan mereka di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi orang yang kematian anak, duka cita di atas dunianya itu hanya sementara, kerana Allah telah menjanjikan baginya tempat dalam syurga, dan dua anak yang mati ini nanti akan menjadi pelayannya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak sempat berkhidmat dengan mak ayah dia di atas muka bumi, nanti dikhidmat mak ayahnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbakti pada mak ayahnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang mati dua anak. Itu kata dia pada hari kiamat, anak ini akan melayani orang tuanya seolah-olah dia meninggal bagi menyiapkan hajat orang tuanya di dalam syurga. Tak ada satu pun yang diminta oleh kedua mak bapaknya nanti dalam syurga, melainkan anaknya akan mempersiapkan untuk mak bapak dia, insya-Allah. Orang nak masuk syurga ni, ayah di bunda rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam ujian yang Allah Taala bagi dulu. Al-firatun, al-firatani, mati dua anak, mungkin duka cita yang bersangatan, tapi Allah dah janji untuk dia dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi jangan pula bila dengar hadis lagu ni, saya dah mati dua anak, lantaklah saya nak buat dosa apa pun, yang penting saya dah masuk syurga, kata insya-Allah. Kalaulah ditakdirkan memang dua anak tadi menunggu kita dalam syurga, pastinya kita buat dosa, nanti kita akan dihisap dulu dengan dosa. Sebelum awak dapat jumpa anak awak, ambil dulu azab neraka tu. Siap-siapkan dulu dosa apa yang kita telah perbuatkan. Kita kaki judi, kita minum arak, penzina, pencuri dan sebagainya. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Ni hati-hati ni. Bila musim PKPB ni nak nyebut pun Allah Akbar. Pencuri banyak. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Masya Allah. Taman saya ni kecoh. Dah 2-3 malam ni kereta digeledah. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Kereta saya banyak kali lah geledah. Apa nak geledah jumpa kitab dalam tu. Kalau rasa nak mengaji, ngajilah. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Pustakaan saya merata dalam kereta tu pustakaan lah tu. Kalau dia rajin nak baca, duduklah dalam tu. Saya tak marah pun. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ya Rahman. Jadi ini kesedihan yang berlaku atas muka bumi dengan kematian dua anak.
Allah ganjarkan dia dalam syurga. Kemudian Aisyah tanya lagi, kata apa dia? Faman kana lahu furatun. Bagaimana pula kalau orang tu dia mati anak seorang je? Dia mati anak dia seorang, anak lain semua hidup. Katalah dia ada 10 anak, orang Melayu kita tak cakap mati. Orang Melayu kita simpan, insya-Allah. Anak berapa? Ada 10, simpan 1 ustaz, kata masya-Allah. Jadi mana yang hidup 9, satu tu dah meninggal dunia. Simpan makna bekal kat sana lah tu. Bukan takat mati putus sebagainya tak. Simpan kata dia. Ada 10 simpan 1 ustaz. Jadi ustaz pun kena faham lah. Dan kalau kena pula jenis saya ni ustaz-ustaz muda masya-Allah, simpan kat mana masya-Allah. Sudah simpan kat mana pula tanyanya. Kena faham maknanya simpan tu meninggal masya-Allah tabarakallah taala anu. Ya, maka ditanya Aisyah, wa faman kana lahu faratun min ummatik, bagaimana pula kalau seorang yang kehilangan seorang anak saja daripada kalangan umatmu? Maka kata Nabi, qala wa man kana lahu furatun ya muwaffaqatu. Apa kata dia? Sesungguhnya siapa yang mana dia mati, apa begitu juga dengan umatku yang memiliki seorang farad, iaitu farad ni seorang anak yang telah disimpan olehnya, bukan 2 tapi seorang. Maka kata Nabi, wahai muwaffaqah, kata al-muwaffaqah ni apa artinya? Wahai orang yang tepat usulan atau ideanya. Yang dimaksudkan adalah Aisyah kerana mampu meneka permasalahan agama. Jadi selain namanya Aisyah, Nabi panggil dia Humairah. Selain dipanggil Humairah, ini juga nama lain baginya Aisyah. Apa tu? Muwaffaqah. InsyaAllah. Al-muwaffaqah, iaitu orang yang lurus, orang yang punya idea bernas ketika bertanya. Jadi bagaimana hal keadaan orang yang kalau mati anak seorang ni? Dia juga dapat ganjaran syurga Allah Ta'ala. Tapi nak dibandingkan dengan orang yang mati 2 anak, tak lawan lah, insyaAllah. Mungkin boleh jadi orang yang 2 anak mati, naiknya syurga tinggi sikit. Orang yang mati anak 1 ni bawah sikit. Yang penting syurga, insyaAllah Allah Ta'ala. Yang penting dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Jangan sampai masuk dalam neraka, dia cerita dia. Kalau dia nak dapat ranking macam orang mati 2 anak, dengan satu mati anak tadi, pertingkatkan amal lagi, masuk syurga dengan amal dan ada firat ataupun faratun tadi, ada 1 farat, maka dapatlah dia naik syurga yang tertinggi. Jangan hanya diharap ada anak mati yang dah tak payah buat amal lah tentu syurga. Tak boleh macam tu. Kena kita berusaha untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Aisyah lagi ditanya, faman lam yakun lahu faratu min ummatik, bagaimana pula dengan umatmu yang tak ada farat? Tak ada farat ni maknanya bukanlah dia cerita tak ada anak mati, insya-Allah. Dia mati tak ada anak, insya-Allah. Dia ni mati tak ada anak. Bukan dia tak ada anak mati, masya-Allah taala. Kata guru kami macam tu. Ada satu guru lagi kata, bagaimana dengan umat kamu yang tiada anak yang mati, kata insya-Allah. Dia ada anak dia semua hidup. Ini satu pendapat, anak dia semua hidup. Pendapat yang kedua pula mengatakan apa? Dia ni mati sebelum ada anak. Maknanya dia kahwin, dia mati, dia tak ada anak. Dia dah mati. Cerita macam tu. Ataupun dia tak sempat ada anak. Anak tadi sebagai syafaat. Itu sebab kata Nabi SAW, Iza mata ibnu Adam inqata'. Apabila mati seorang anak Adam tadi, terputuslah bagi dia segala perkara illa salas, kecuali 3 benda. Shadaqatul jariyah, al-ilmun nafi' dan juga waladun salihan yad'u lahu, iaitu sadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Ini orang dia mati masih lagi ada anak untuk doakan dia. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang mati dia tak ada anak? Dia mati, anak pun tak ada. Macam kita gini, Masya Allah. Bagaimana hal keadaan tu? Ini kata guru kami satu. Tapi pandangan yang kedua, kerana sambungan hadis tu dia kata apa? Nabi kata, mereka tidak akan ditimpa musibah yang lebih dahsyat seperti kematianku. Kenapa? Akulah fatrah untuk umatku, kata Nabi. Jadi makna cerita yang ketiga ni, siapa dia? Lebih kuat, kata guru kami, orang yang mati tak ada anak. Masya Allah. Dia ni tak ada anak, mati. Masya Allah. Lalu bagaimana pula orang ni, ya Rasulullah? Dia mati dalam keadaan dia tidak ada faratun, iaitu tak ada anak yang menjamin bagi dia untuk dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Ini ayat sebagai kata kunci, boleh dipegang untuk dapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Apa dia? Fa ana faratun, maka akulah anakmu, kata Nabi SAW. Walhal 1400 tahun. Al-faratun ni bukan rujuk pada anak, mana penjamin, orang yang nunggu dia di syurga Allah Ta'ala. Itu panggil faratun, yang tengah nunggu anak dia, menunggu dia untuk mempersiapkan hajat-hajatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi, akulah al-faratu, aku inilah, fa ana faratun, akulah faratun bagi umatku. InsyaAllah
Aku ni lah bagi mereka yang telah mempersiapkan umatku. Tu sebab tak hairan kalau Nabi duk tunggu kita bangkit dari kubur je. Nabi bangkit. Ayyu ummati, kata Nabi, mana umat aku? Mana dia umat aku? Kata Nabi, aku berdoa pada Allah Ta'ala supaya aku dijadikan sebagai sahibul liwa. Ada sahibul liwa, tuan yang punya bendera. Di hari akhirat ni bukan semua orang ada bendera. Nabi kata, aku nak jadi sahibul liwa, yang akan kibar bendera, kata Nabi SAW. Di hari akhirat bila bangkit kiamat, aku nak kibar bendera, biar umat aku nampak di mana keberadaan aku. Maknanya Nabi cari kita. Ni kewajipan kita cari Nabi dulu. Usaha bagi diri kita untuk dapat jumpa baginda Nabi SAW. Angkat di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Malu kita nak jumpa Nabi. Kalau seorang itu dia tak pernah ada niat nak jumpa baginda Nabi, akhirat nak minta syafaat Nabi, malu. Kata Masya-Allah tabarakallah taala. Oh, dah sesak-sesak baru nak cari Nabi. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu kata Nabi. Tu sebab kita kena perbanyakkan. Kata Nabi SAW, bila seorang mendengar Allah Akbar, Allahu Akbar, dia kata Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun jawab, dia berkata hayya 'ala salah, dia jawab, hayya 'ala falah, dia jawab, Allah Akbar, Allah Akbar, dia jawab, la ilaha illallah, dia jawab. Kemudian dia angkat tangan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dia doakan kepada baginda Nabi, ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syarafa wad darajatul rafah wa baq maqama mahmud innaka la tukhliful mi'ad. Dia doa tu baginda Nabi SAW. Hadirin yang diibunda rahmatullah taala sekalian, doa ni ada tempat-tempat makbul dia. Salah satu tempat makbul doa apa dia? Selepas azan, ba'dal azan. Lepas daripada azan tu doa. Itu doa yang paling mustajab Allah Ta'ala nak terima selepas seruan azan. Tapi kalau kita renung balik dalam curitan doa lepas azan, tak ada satu doa pun untuk kita. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasilah, kehormatan dan kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Engkau tidak pernah memungkiri janji. Ini dalam bahas tu ada tak satu kata, ya Allah ampunkan dosa kami, kayakan kami, limpahkan rezeki? Tak ada. Doa tu khas untuk baginda Nabi SAW. Kalau orang dia fikir tentang manfaat bagi diri dia, hanya diri dia, tak ada pun doa untuk aku, tak payah doa. Untuk Nabi apa saya nak berdoa? Nabi kata, siapa yang minta bagi aku maqam mahmud alladhi wa'addah, kerana Nabi tidak duduk di maqam mahmud alladhi wa'addah, walhal memang Allah dah janjikan tempat tu untuk Nabi. Kalau kita tak minta pun sebenarnya tak ada apa pun. Memang tempat tu dah tempat Nabi SAW. Insya-Allah barakallahu ta'ala. Tak payah minta, kita tak payah berdoa pun tak apa. Tapi kita berdoa ni kenapa? Kerana Nabi nak janjikan syafaat. Siapa yang baca doa tu, doakan untuk aku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku. Kerana aku nak bawa dia masuk sekali dengan syurga dengan aku, kata Nabi SAW. Itu perkataan akhir Nabi apa kata? Nabi SAW sebut apa? Lan yusabu bimislih, kata dia, masya-Allah, umatku tidak akan ditimpa musibah dengan sebab kematian aku, kata masya-Allah. Matinya Nabi SAW tidak akan jadi musibah ataupun tidaklah tak ada bantuan langsung daripada aku. Akhirat nanti aku tunggu umat aku, kata Nabi SAW. Tapi perkataan ini sebenarnya apa? Faqala fa ana faratu li ummati, akulah farat untuk umatku. Rasulullah SAW menjadi penyedia segala hajat umatnya pada hari kiamat. Itu sebab tak berhenti penat baginda Nabi SAW. Ada umatnya dalam neraka turun naik minta pada Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Sampai tak ada satu orang pun daripada orang yang berselawat pada baginda Nabi, orang yang menjaga wuduk sebagaimana menyeru apa Nabi suruh, akan disisihkan oleh Nabi. Tak ada. Semua Nabi akan layan dengan baik. Mana dia umat aku yang banyak selawat pada aku? Man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara, man salla alaihi asyara sallallahu alaihi mi'ah, man salla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfa, man salla alayya alfa wajabat lahu syafaati wajabat lahul jannah. Siapa yang berselawat atasku satu kali, kata Nabi SAW, Allah selawat atas dia 10 kali. Dan siapa yang selawat ke atas aku 10 kali, Allah selawat atas dia 100 kali. Dan siapa yang selawat atasku 100 kali, Allah selawat atas dia 1000 kali. Dan siapa yang menjaga selawatnya kepada aku 1000 kali,
wajiblah dia dapat syafaat aku dan wajib dia masuk syurga dengan aku. Ini kata Nabi SAW. Apa yang menghalang lisan kita, lidah kita daripada banyak selawat pada baginda Nabi SAW? Melainkan kalau pudar rasa cinta pada baginda Nabi SAW. Kita tak ada rasa faedah. Apa faedah aku selawat pada Nabi SAW? InsyaAllah. Kecintaan pada Nabi itu tak ada. Cuma berat mulut kita nak berselawat pada baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita mengharap nak jumpa baginda Nabi, kita nak harap syafaat Nabi, kita harap supaya dipertemukan dengan Nabi, terkumat kamit mulut kita minta supaya dapat jumpa dengan Nabi. Banyak kita selawat pada baginda Nabi SAW. Nabi sendiri sampai saat dia nak meninggal dunia, dia menjanjikan lagi, ana qiratun mili ummati, aku ni akan sediakan hajat-hajat umatku. Mana umat aku yang tak dia nak masuk syurga nanti, dia tak ada anak yang mati atau tak ada bekalan anak sebagai pelayan dia, aku layan umat aku tu nanti, kata Nabi SAW. Masya Allah. Tu sebab nanti ada satu tempat yang Nabi tunggu kita sebelum dalam syurga. Nabi akan tunggu kita pada tiap-tiap checkpoint. Nabi tunggu di mahsyar. Nabi kibar liwak. Mana dia ahli-ahliku kibar liwak berkumpul. Siapa yang berkumpul dengan Nabi SAW, selamat daripada dahsyat mahsyar. InsyaAllah. Dahsyat mahsyar tadi dia terselamat kerana dia berkumpul dengan baginda Nabi. Kata dia tak selamat mahsyar, nanti dia sampai di mizan. Sampai di mizan timbangan tu Nabi tunggu. Cuma Nabi tak boleh bantu di satu tempat namanya hisab. Hisab ni kata Nabi SAW, sehingga Nabi minta pada Allah Ta'ala, iaitu dipanggil syafaatul uzma. Apa tu syafaatul uzma? Iaitu Nabi minta diberikan 3 kelonggaran syafaat. Yang pertama Nabi minta syafaatul uzma, iaitu diringankan hisab. InsyaAllah. Mana nak ngelak tidak? Diringankan hisab seseorang itu. Nabi minta tolong, ya Allah, aku nak ringankan adab umatku, apa hisab umatku. Nabi tolong tentu. Yang kedua mana? Syafaatul uzma, ya ini akhruju minan nar. Nabi nak keluarkan orang dari neraka. Nabi pergi masuk kutip orang dalam neraka. Keluar saja, tak cukup. Nabi bagi syafaat yang ketiga ni, syafaatul uzma 3 je. Yang ketiga Nabi kata, aku nak pohon pada Allah masukkan umatku dalam syurga. Ini 3 Nabi simpan. Nabi lain semua dah guna habis. Kalau kita baca dalam kisah surah Anbiya, dalam khususiat Nabi, khususiat Nabi Anbiya, pada khusus Nabi-Nabi ni, dia ada syafaat-syafaat dia. Dan kebanyakan rata-rata Nabi telah perhabiskan syafaat mereka di dunia. Cuma Nabi SAW yang minta pada Allah, aku simpan dulu syafaat ni untuk hari akhirat, untuk umat aku. Sampai lah itulah kalau kata nak mati lah, Nabi SAW ni, kalau dia dah mati tadi, dia tak ada kisah dengan umat dia, dia tetap dalam syurga pun. Tapi bangkit dari kubur duk sibuk umat lagi. Mana umat aku? Padahal umat tak pernah sibuk pasal Nabi SAW. Orang hina Nabi pelantak situ, kata kita, Masya Allah. Orang cerca nama Nabi tak ada rasa sensitif pun terhadap kecintaan pada baginda Nabi SAW. Itu saya kata nanti, kalau orang yang ada perasaan-perasaan macam ni, malu bila dia nak jumpa Nabi SAW. Sahabat yang banyak khidmat dengan Nabi, yang jumpa dengan Nabi, ngadak muka dengan Nabi, pun hari-hari berkhidmat dengan Nabi, sumbangan dengan Nabi, duduk depan Nabi malu lagi. Tunduk lagi muka. Sahabat kibar semua tunduk muka pada Nabi, mana ada berani angkat muka. Tu sebab kita ngaji kitab apa nama? Kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam ni. Siapa perawi dia? Anas bin Malik. Anas Malik siapa? Budak-budak. Ibnu Abbas, siapa dia ni zaman Nabi? Budak-budak. Ibnu Abbas lahir masa orang tengah kepung 3 tahun dekat apa nama Syam Abi Talib. Ketika genjatan pada orang Islam, tak meniaga pada orang Islam. 3 tahun orang Islam kena kepung kebuluran di situ, baru Ibnu Abbas lahir. Anak Abbas bin Abdul Muttalib baru lahir. Siapa periwayat sebelum ni pula? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Kemudian siapa lagi yang riwayat cerita ni? Salim bin Ubaid. Kemudian siapa lagi yang riwayat dalam cerita ni? Cerita ni belakangnya semua budak-budak. Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu ni semua budak-budak zaman Nabi. Hak mereka je berani nampak Nabi. Yang riwayat rupa paras Nabi SAW, kalau kita depan tengok, Abdullah bin Umar berkata. Kemudian cerita ni siapa lagi? Anas bin Malik, Anas bin Malik. Kenapa periwayat tu mesti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas? Kerana mereka ni ketika hidup Nabi, diorang ni kanak-kanak. Mana hadis Abu Bakar riwayat? Ada tak kita mengaji dalam dah 382 hadis ni? Hadis riwayat daripada Abu Bakar. Tak ada dengar lagi. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat baginda Nabi ni, bila depan Nabi, dia pemalu, dia tunduk. Tak malu. Itu sebab bila tanya bagaimana rupa rambut Rasulullah, aku tak boleh nak cerita. Aku tak boleh nak cerita. Bukan sebab dia tak tahu bentuk rupa Nabi. Tapi kalau dia cerita dengan bahasa orang dewasa,
berbunga-bunga, saudara Allah Ta'ala. Itu yang sampai bila diceritakan oleh Hind bin Abi Halah, anak tiri Nabi SAW. Apa kata dia? Mata Nabi itu umpama alis pedang, hidungnya umpama mancung bak seludang, kemudian rupanya bercahaya umpama bulan. Dia buat ibalah-ibalah macam tu je. Dia tak boleh nak cerita tepat macam mana rupa Nabi SAW kalau yang dewasa. Tu sebab mereka tunduk je depan Nabi SAW. Bila Nabi kata, ya Abu Bakar, Abu Bakar pun angkat kepala. Labbaika ya Rasulullah, kata dia, aku sambut panggilan kau Rasulullah. Kemudian dia tunduk balik, meleleh air mata dia. Meleleh air mata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa ya Allah, terima kasih diberi kesempatan Nabi sebut nama aku, dapat aku pandang wajah Nabi sekejap je, lepas tu tunduk. Meleleh air mata. Hak tu orang yang rapat dengan Nabi SAW, orang yang duduk dengan Nabi SAW, malu nak tengok Nabi SAW. Orang yang bangkit malam banyak selawat sepanjang hidupnya, selawat pada Nabi SAW, masih malu. Hak kita ni malas selawat Nabi tu. Nabi saya dekat sini. Macam mana kita nak ngadap muka kita depan Nabi SAW? Ini nak cerita dah, Masya Allah. Dan begitu juga hal keadaan bila Nabi nampak kita macam mana. Nabi kata, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dosa umatku. Dari sekecil-kecil pahala sehingga sebesar-besar dosa. Allah tunjukkan seorang demi seorang depan aku. Allah Ta'ala tunjukkan. Tiba ngadap muka ni, Masya Allah, dosa berlambat-lambat. Nabi pun tengok scan je dosa kita. Allah, banyak dosa hari ni, Insya Allah. Kita pula dengan selamba menghadap Nabi SAW, dengan tak nak banyak selawat pada Nabi SAW tu, dia kata muhasabah. Saya muhasabah diri kita sama-sama, Masya Allah. Banyak kalau selawat pada baginda Nabi. Ini pengorbanan Nabi, dia menjadi faratun. Nabi jadi faratun bagi kita. Nabi nak menjamin syafaat bagi kita di hari akhirat kelak. Maka tak lain tak bukan, kita hanya harap pada Allah supaya dikuatkan lisan kita, dikuatkan semangat kita untuk membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti siri akan datang kita akan sambung bab ke-55, bab ma jaa fi khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka khuluqutum khalqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab barang yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harta Nabi. Apa je yang Nabi tinggalkan daripada penghidupannya. Insyaallah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab. Pada Allah Jalla Jalaluhu Azam saya minta ampun. Pada ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekaliannya, saya mohon ditegur kesilapan saya, dan kita doakan mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh pengarah kesihatan tadi, kalaulah kawasan kita, negeri kita ni turun mendadak dengan baik, PKPB akan disingkatkan, Allah Ta'ala akan dipercepatkan, diringkahkan. Jadi kita harap pada Allah, semoga diberikan satu miracle, keajaiban, diberikan suatu kebaikan bagi negeri kita disebabkan masjid-masjid kita masih diimarahkan. Semoga Allah angkat wabah ni daripada kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.